Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik dengar ya hadis yang Ustaz akan bacakan sebentar lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Alal mar'il muslimi as-sam'u wat-ta'atu fima ahabba wa kariha illa أي يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة رواه مسلم. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, wajib ke atas seorang Muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin pada perkara yang ia suka dan ia benci, selagi ia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Ini hadis berkaitan dengan kepimpinan yang mengikut aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan ya adik-adik. Kesimpulan daripada hadis yang dibacakan tadi, ada dua ciri-ciri pemimpin yang disebutkan oleh Rasulullah, adik-adik ya. Kita tengok lagi. Apa dia ciri-ciri itu? Ciri-ciri yang pertama, pemimpin yang adil, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana pemimpin yang adil. Contohnya sebagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni ya adik-adik, bukan setakat seorang nabi, malahan dia seorang pemimpin. Pemimpin yang adil, raja yang adil. Yang kedua, ciri yang kedua, pemimpin yang zalim. Baik adik-adik, pemimpin yang zalim ni seperti mana yang kita dengar kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kisah Fir'aun yang menzalimi Nabi Musa alaihissalam, bahkan menzalimi rakyat-rakyatnya. Jadi Fir'aun ni manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia memimpin negara dengan tindakan ataupun dengan sifat yang zalim. Jadi pemimpin ni dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adik-adik ya, kita teruskan lagi dengan kebaikan mentaati pemimpin. Bila mana kita baca hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tindakan kita mentaati pemimpin yang adil akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang pertama, kita tengok, memantapkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang kedua, mengembangkan syiar Islam. Orang akan melihat adik-adik negara Islam ni negara yang adil dengan pemimpin. Jadi sebagai contoh, ini menyebabkan syiar Islam itu mudah untuk berkembang pesat lagi. Yang kedua, menjamin keamanan. Raja yang adil, Allah Ta'ala akan jaga negara itu. Yang keempat, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, mencapai wawasan negara. Yang keenam, disegani oleh negara lain. Ini adik-adik ya, kebaikan mentaati pemimpin. Dengan syarat pemimpin itu pemimpin yang adil. Seterusnya, akibat tidak taat kepada pemimpin. Sekiranya kita mempunyai pemimpin yang adil, tetapi kita tidak taat kepada pemimpin kita, adik-adik, ia akan mendatangkan kesan buruk kepada kita. Kesan yang pertama, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan yang kedua, negara huru-hara disebabkan sikap sifat kita. Sebagai contoh yang berlaku sekarang ni, contoh negara kita dilanda COVID, penyakit yang memberi kesan buruk kepada semua manusia.
sekiranya kita tidak taat kepada pemimpin kita, walaupun benda tu dibenci oleh kita, tetapi sekiranya kita tidak taat, boleh menyebabkan negara huru-hara dengan penyakitnya, dengan peperangannya. Itu kesan dia. Seterusnya, dikenakan tindakan undang-undang. Yang keempat, dibenci oleh manusia. Siapa yang tidak taat kepada pemimpin yang adil, pertama Allah benci, manusia pun benci adik-adik. Seterusnya, hidup tidak bahagia. Dan yang last sekali, Rasulullah SAW benci kepada orang yang tidak taat kepada pemimpin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab di atas pimpinan kamu. Berdasarkan daripada hadis yang terakhir, kita ni manusia semuanya pemimpin. Ayah pemimpin kepada keluarga. Kalau di sekolah, guru pemimpin kepada murid-murid. Skop yang kecil lagi, pengawas pemimpin kepada kawan. Jadi pemimpin ni daripada kecil sampai ke atas.